Ya, jangan lupa untuk saksikan saya dan juga Syafiqah Ishak di Terengganu hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. 3 hari secara terus kami bersiaran kepada anda di bumi penyu kita, Terengganu kita. Okey, sekarang pukul 10.10 kita nak berkongsi kepada anda semua. Ini adalah satu isu yang saya kira cukup penting sangat kerana ia membawa imej Malaysia ini di mata dunia. Ini adalah isu yang cukup penting, iaitu pemerdagangan manusia, usaha sama kerajaan dan juga NGO. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya bersama dengan Fatin Nabila Abdul Razak, iaitu pegawai program Projek Liberate. Sebutannya Liberate. Ejaannya LIBER8. Yes, 8. Baiklah, Cik Fatin mungkin boleh kongsikan kepada kita semua siapakah yang berada di belakang projek Liberate ini, dan saya kira isu pemerdagangan manusia ini cukup penting untuk kita tangani terutamanya di Malaysia ini. Ya, betul. So projek Liberate ni kami merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan dengan tujuan untuk memupuk kesedaran golongan belia terutamanya tentang isu pemerdagangan manusia dan juga eksploitasi migran. Jadi isu-isu ini sangat pentinglah kami menjalankan kolaborasi dengan kerajaan, dan kami menggunakan beberapa kaedah lain seperti sentiasa cuba untuk menerapkan penggunaan teknologi dalam pendekatan kami. Jadi selain itu kami banyak juga menjalinkan kerjasama dengan sekolah-sekolah menengah dan juga IPT di Malaysia untuk approach golongan-golongan belia ini menerusi program pendidikan kami, iaitu Advocate. So jadi ada twist dekat situ, Advoc 8. Okey, jadi menerusi program ini kami ada buat bengkel interaktif bersama pelajar di mana kami berkongsi dengan mereka tentang isu pemerdagangan manusia dan juga apa salah faham ataupun misconceptions yang sering berlaku dalam isu ini. Jadi isu pemerdagangan manusia ini kan dia sering terjadi di Malaysia, juga terjadi kerana apa, kita bersepadan dengan Thailand dan sebagainya. Betul. Jadi bukan itu saja sebenarnya diluas lagi. Yep. Mungkin Cik Nabila boleh terangkan apakah background di Malaysia tentang isu pemerdagangan manusia dan sejauh mana keseriusan isu ini. Cik Nabila mungkin boleh berpaling ke sana sedikit. Kameranya ke sana nanti. Kita boleh terangkan kepada penonton selamat pergi Malaysia lah. Okey, jadi isu pemerdagangan manusia dekat Malaysia ni memang sangat-sangat serius. Boleh dikatakan dalam estimation kita ada lebih kurang 20.9 juta manusia di seluruh dunia yang terlibat dalam isu pemerdagangan manusia ini. So, be it secara seksual ataupun secara fizikal. Cuba bayangkan dekat dunia ni ada berapa juta orang yang hidup mereka dalam keadaan dieksploitasi. Dieksploitasi sebagai contoh, macam saya cakap antara seksual atau fizikal tadi, contohnya macam buruh paksa ataupun disuruh untuk kahwin paksa ataupun menjadi mangsa perhambaan. So, case in point, macam sebagai contoh, awal tahun ni juga ada lebih kurang 15 orang warga negara Malaysia yang terlibat dalam sindiket yang menjadi mangsa kepada jenayah pemerdagangan manusia ini di Cambodia. Jadi apa yang berlaku, mereka jumpa job offer dekat online, on the internet, jumpa job offer yang menawarkan gaji tinggi dan mereka ambil keputusan untuk ambil peluang tersebut. But what happened instead was, bila setibanya mereka di Cambodia, mereka dikurung dan dikawal ketat, and then mereka dipaksa untuk bekerja long hours dan juga didera oleh mereka punya majikan. So, tapi alhamdulillah menerusi usaha yang dijalankan oleh pihak MAPO, iaitu Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. So pihak MAPO, pihak imigresen dan juga pihak polis di kedua-dua buah negara, Cambodia dan juga Malaysia, kita berjaya bawa mangsa-mangsa ni baliklah. Cuma agak merisaukanlah situasi ini, trend ini sangat merisaukan sebab sebenarnya masih terdapat ramai lagi mangsa yang terperangkap dan tidak dapat escape daripada situasi ini. Mereka terdedah oleh kerana tekanan hidup mungkin untuk menjadikan escapism untuk mencari penyelesaian, terutamanya dalam isu ekonomi. Betul. Selain daripada golongan-golongan ini yang tertekan dari aspek ekonomi, siapa lagi golongan yang terdedah dengan risiko human trafficking ini? Okey, generally speaking, kami sentiasa tekankan yang semua orang sebenarnya berisiko untuk terdedah dengan risiko jenayah pemerdagangan manusia ini. Tapi bila kita cakap yang lebih berisiko tinggi, antaranya adalah golongan pekerja migran dekat negara kita.
So, unlike what people would usually think, pekerja-pekerja migran yang datang ke Malaysia ni, mereka sebenarnya ada kontrak yang sah yang mengikat mereka dengan satu majikan saja. Tapi ada sesetengah majikan pula yang menggunakan cara dengan mengambil pasport mereka ataupun menahan mereka punya dokumen pengenalan diri, dan apabila berlakunya apa-apa unsur penderaan ataupun unsur eksploitasi dalam kerja mereka, pekerja-pekerja migran ini tidak dapat mencari bantuan. Kenapa? Sebab tak ada dokumen pengenalan diri lah, dan juga tidak jadi mereka takut dengan pihak berkuasa. So itu antara sebab-sebab dan golongan yang terlibat. Jadi Puan Fatin, kalau mengikut daripada pandangan mata Puan Fatin sendiri kan, di mana kesedaran rakyat Malaysia terhadap isu human trafficking ini di Malaysia? Generally speaking, kesedaran rakyat Malaysia saya rasa belum di tahap yang kita inginkan lagi lah sekarang ni, sebab human trafficking ni itself dia bukan satu topik yang popular. Lagi-lagi bila kita sebut macam banyak golongan migran juga yang terlibat dengan isu human trafficking kan. Jadi dia tak berapa apa orang kata tu, kesedaran rakyat masih boleh diimprovekan lagi lah. So jadi di situ peranan kami datang untuk cuba untuk apa orang kata shift attitude, shift kita punya mindset tentang topik ini, dan improve dan juga instill empathy terhadap masyarakat, terhadap golongan belia khususnya, untuk lebih peka dan lebih cakna terhadap isu ini. Okey. Awal-awal tadi kita sebut mengenai projek Liberate, dan juga ini adalah kolaborasi bersama dengan agensi kerajaan. Mungkin boleh terangkan jenis kolaborasi yang dijalankan ini? Oh ya, okey. So jenis kolaborasi yang dijalankan, kami bekerjasama dengan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran, atau lebih dikenali sebagai MAPO. So agensi ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kami bekerjasama dengan mereka untuk melancarkan satu aplikasi sembang interaktif, atau kita panggil chatbot, yang bahasa mudah dia chatbot lah. So chatbot ni bertujuan untuk menjadi satu medium yang boleh menghubungkan mangsa jenayah perdagangan manusia ini dengan pihak MAPO. Jadi tujuan utama chatbot ini dibangunkan adalah untuk memberi satu platform yang mudah, yang mesra pengguna, yang mudah diakses untuk mereka mencari bantuan. Okay, so sebab kami dapati mangsa jenayah perdagangan manusia ini, kebanyakan mereka takut ataupun mereka tak tahu cara untuk buat laporan. Jadi dengan adanya chatbot ini dia lebih memudahkan mereka lah. Dan also lagi satu, ada sesetengah kes, in some cases, yang individu-individu ini sebenarnya mereka tak sedar pun yang mereka sebenarnya mangsa. Jadi melalui chatbot ini dia boleh beri maklumat yang boleh membantu mereka untuk membuat keputusan sebelum, let's say, dia orang nak buat reporting ke apa ke. Jadi dia boleh bantu. Di mana mereka boleh akses chatbot ini? Okey, so chatbot ini boleh diakses menerusi laman Facebook Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPO. Dia boleh akses dekat situ. So siapa-siapa yang nak guna perlu ada akses untuk akaun Facebook mereka sendirilah. Nak guna dia sangat senang. Hanya perlu ke laman Facebook tersebut dan tekan butang messenger dekat Facebook tu. Jadi daripada situ akan ada pilihan yang diberikan, di mana pengguna ataupun pengadu boleh buat pilihan tu berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Okay, saya bagi contoh macam let's say ada orang yang mereka perlukan bantuan untuk diri mereka sendiri. Jadi dekat situ dia ada option untuk saya perlukan bantuan. So lepas tu nanti akan ada soalan-soalan susulan yang keluar. So soalan-soalan tu akan makin lama jadi lagi spesifik. So dia jadi lagi spesifik sebab kita nak kenal pasti situasi yang mereka hadapi dan kita boleh tapis dan tentukanlah apa bantuan yang sewajarnya yang mereka boleh buat. Itu mungkin antara yang dilakukan dari aspek secara dalam talian. Bagaimana pun usaha-usaha yang dilakukan oleh Liberate ini dalam aspek secara fizikal? Apakah usaha-usaha? Mungkin ada usaha turun padang? Okey, so kalau sebab kami banyak menumpukan kami punya usaha kami terhadap golongan belia. Jadi antara usaha yang paling kami buat ialah program pendidikan kami yang saya sebut tadi lah, program advocate. Jadi menerusi
program tersebut kami approach younger generations, student sekolah menengah, student IPT, apa yang mereka boleh lakukan. Dia bukan sekadar orang kata tu awareness program, bukan setakat tu, tapi kami cuba untuk apa orang kata tu trigger lagi mereka untuk take a step further, untuk ambil satu langkah yang lebih apa orang kata tu lagi efektif lah cara yang mereka boleh buat. Okey. Bagaimana pula pihak Liberate mendekati golongan-golongan migran seperti mana yang anda sebutkan sebentar tadi? Okey, so golongan-golongan migran kami sedaya upaya untuk membantu mereka menerusi kolaborasi dengan CSO lain, NGO lain. Jadi antara usaha yang kami telah buat baru-baru ni juga, quite recently, semasa COVID, adalah kami buat satu vaccination drive di mana kami approach golongan-golongan migran ini untuk galakkan mereka ambil vaksin. Sebab waktu pengeluaran yang vaksin tu agak riuh kan, agak kelang kabut. Bukan setakat bukan setakat non-Malaysians, yang rakyat Malaysia sendiri pun macam tak tentu arah nak cari sistem yang betul kan. Jadi kami provide satu sistem di mana kami boleh approach golongan-golongan ini yang mungkin ada isu akses untuk pergi ke klinik ataupun ada kesusahan macam tak ada cukup wang ke apa ke. Jadi kami boleh pergi ke mereka terus dengan kerjasama agensi-agensi lain jugalah. Okey, itu dia sedikit kesedaran yang perlu juga kita tahu mengenai isu pemerdagangan manusia, usaha sama kerajaan dan juga NGO melalui gerakan Liberate ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Fatin Nabila Abdul Razak, iaitu pegawai program Projek Liberate, kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Perbincangan mengenai isu dan juga realiti isu pemerdagangan manusia, dan juga untuk pengetahuan semua, mengikut daripada laporan yang telah pun dikeluarkan, laporan pemerdagangan orang 2021 yang telah pun dikeluarkan oleh US Embassy ataupun Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berada pada tahap yang ketiga, iaitu tahap yang masih lagi berlakunya isu pemerdagangan manusia ini di Malaysia. Jadi kesedaran ini cukup penting untuk kami sama-sama berikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Puan Fatin. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.